Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Teluk Paling Megarang atas jemputan untuk saya berkongsi sedikit sebanyak ilmu asas, ikatan dan simpulan. Jadi, sebelum saya teruskan kepada perkongsian saya hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Azwani binti Muhammad Razali, bekas pelajar SMK Teluk Paling Megarang yang juga merupakan pengakap raja SMK Teluk Paling Megarang. Kini saya sedang menyambung pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dan saya juga berkhidmat sebagai ahli pengakap kelana di daerah Kuala Langat. Pencapaian tertinggi saya dalam badan beruniform pengakap adalah peringkat antarabangsa. Untuk pengetahuan semua, pengakap terbahagi kepada pengakap kanak-kanak yang berumur 10 hingga 12 tahun iaitu tahun 4 hingga tahun 6, pengakap muda yang berusia 13 hingga 15 tahun iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 3, pengakap remaja yang berusia 16 hingga 17,5 tahun iaitu pelajar tingkatan 4 dan 5, dan pengakap kelana yang berusia 17,5 hingga 26 tahun. Seterusnya, saya akan berkongsi kepada anda semua sedikit sebanyak ilmu yang saya telah pelajari dalam pengakap. Topik kita pada hari ini ialah asas ikatan dan simpulan. Apakah itu ikatan dan apakah itu simpulan? Kegunaan ikatan adalah untuk mengikat kayu, buluh, tiang bendera, menara dan sebagainya. Simpulan pula digunakan pada benda-benda yang kecil dan sederhana dengan menggunakan tali yang kecil dan sederhana saiznya. Ikatan dan simpulan merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai setiap individu. Jenis-jenis ikatan dan simpulan adalah berbeza mengikut kegunaan masing-masing. Terdapat lebih kurang 3,000 jenis ikatan dan simpulan yang kita boleh pelajari. Antara ikatan dan simpulan yang kita akan pelajari hari ini ialah ikatan buku sila, simpul manuk, lilit balak, ikatan bunga geti dan simpul angka 8. Ikatan buku sila adalah untuk menyambung dua tali yang sama saiz. Ikatan ini juga berfungsi untuk mengikat pembalut segitiga semasa pertolongan cemas. Untuk ikatan buku sila, kita memerlukan dua utas tali. Kita menggunakan teknik kanan atas kiri, kiri atas kanan. Cara untuk buka ikatan ini adalah seperti berikut. Seterusnya, simpul manuk. Simpul ini berfungsi untuk mengikat tali pada tiang atau balak. Simpulan ini tidak mudah terburai dan kayu dapat ditarik ke tempat yang dikehendaki dengan selamat. Simpulan ini juga adalah untuk memulakan dan mematikan ikatan seraya dan silang gunting. Untuk ikatan ini, kita memerlukan satu tali dan batang mop. Tali ini kita buat satu gelungan, kemudian satu lagi gelungan. Pastikan satu tali bawahnya pendek dan tali yang panjang berada di atas. Okey, kita buat lagi sekali. Tali yang pendek berada di bawah dan tali yang panjang berada di atas. Kemudian, gelungan yang pertama letak di atas gelungan yang kedua. Seterusnya, ambil batang mop dan masukkan di dalam lubang yang ada. Akhir sekali, ketatkan ikatan dan inilah bentuk simpul manuk. Untuk kekemasan, tali yang pendek tadi kita pendekkan lagi sebab terlalu panjang. Kita boleh renggangkan dan kemudian kita tarik tali yang panjang tadi sehingga tali itu menjadi pendek. Lilit balak. Fungsinya untuk memulakan ikatan serong. Selain itu, mengikat hujung tali ke tiang atau pokok dengan mudah supaya kayu tidak licin dan mudah digerak-gerakkan. Untuk ikatan ini, kita memerlukan satu tali dan satu batang mop. Kemudian, buat satu gelung dengan meletakkan tali pendek di atas tali panjang. Pusingkan supaya tali bawah berada di atas. Seterusnya, pusingkan beberapa kali, 3 hingga 5 kali. Okey, kita ulang lagi sekali. Tali yang pendek letak di atas tali panjang.
Kemudian, pusingkan 5 kali. Ambil tali hujung dan masukkan ke dalam bulatan yang ada dari atas. Ambil batang mop dan masukkan ke dalam bulatan. Akhir sekali, ketatkan dan kemaskan ikatan. Untuk buka ikatan, longgarkan daripada bawah. Ikatan ini boleh dilaras kerana senang untuk dibuka. Ikatan yang keempat iaitu ikatan bunga geti. Fungsinya adalah untuk menyambungkan hujung dua tali yang berlainan jenis atau berlainan saiz. Untuk ikatan bunga geti, kita memerlukan 2 utas tali. Kita buatkan lengkungan seperti ini untuk tali putih. Kemudian, untuk tali biru, masukkan dari bawah tali putih. Pastikan tali biru panjang sedikit. Kemudian, ambil hujung tali biru dan masukkan ke bawah kedua-dua tali putih. Seterusnya, masukkan di tengah-tengah di bawah tali biru. Akhir sekali, ambil hujung tali biru dan ketatkan ikatan secara perlahan-lahan. Yang terakhir, simpul angka 8. Simpulan ini merupakan ikatan sementara di hujung tali agar tidak terburai jika hujung tali itu pecah. Untuk simpul angka 8, kita memerlukan seutas tali. Langkah pertama, kita buat bentuk seperti ini. Kemudian, kita pusingkan. Seterusnya, masukkan hujung tali di bawah. Ambil hujung tali dan masukkan di tengah-tengah. Angkat tali dan ambil hujung tali dari bawah. Akhir sekali, ketatkan dan kemaskan ikatan secara perlahan-lahan. Penjagaan tali. Kaedah penjagaan dan penyimpanan tali yang baik harus digunakan setelah menggunakan. Tali yang baru hendaklah dibuka lilitannya dan ditegangkan sekali-sekala. Apabila tidak digunakan pula, tali haruslah dilingkarkan sebelum disimpan di tempat yang kering dan selamat. Selain itu, tali yang basah hendaklah dibiarkan kering dalam suhu bilik. Akhir sekali, sebelum tali digunakan, tali itu mestilah diuji terlebih dahulu. Saya ingin selitkan beberapa keping gambar di mana saya dan rakan-rakan yang lain menggunakan pelbagai ikatan dan simpulan untuk menghasilkan gadget perkhemahan. Antara gadget yang kami telah bina adalah rak kasut, meja makan, pintu gerbang, tempat letak barang dapur dan katil. Saya juga ingin kongsikan kepada anda semua suasana semasa penarafan pengakap raja. Calon hanya diberi tapak kosong dan kami perlu bina gadget-gadget untuk kegunaan kami sepanjang 4 hari. Sudah tentu saya bina gadget katil terlebih dahulu untuk tempat tidur saya sepanjang penarafan pengakap raja. Selain itu, saya juga bina gadget tempat letak barang dapur, rak kasut, tempat letak alatan tajam, tempat letak tongkat, ampaian, tempat buang sampah dan tiang bendera. Di sini saya ingin simpulkan, setiap ikatan dan simpulan harus diikat dengan betul dan kuat supaya setiap gadget yang kita hasilkan dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk tempoh yang lama. Sekian sahaja untuk hari ini. Semoga anda memperoleh ilmu baru pada perkongsian hari ini serta dapat mempraktikkannya dalam kehidupan seharian.